Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna man hadana rahmatullah wa taqabbal ba'di taqabbal wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahmudan wa la mahmudan ya arhamar rahimin. Hakada la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Ya dalam timur majlis dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dalam siapa berkata kami kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah SWT yang memanjangkan umur dan dia sehingga saat ini sekarang dah masuk berbincang. Jadi insyaAllah dalam beberapa hari lagi kita akan sama-sama menyambut hari raya Idul Adha dan seterusnya akan masuk ke lambat lebaran kita seolah awal Ramadan. Jadi bertambahlah dalam usia kita. Jadi semoga Allah SWT mengampunkan terhadap dosa yang pas dan menerima amal kita yang pas dan seterusnya mempercayai bagi umur dan kita menekukan kita di atas syariat Allah SWT. Dan jadi moga-moga Allah SWT bagi kepada kita rahmat dan juga kerelaan dan kita pun nanti mati dan bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan Allah SWT mereka. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan bincang sikit satu topik yang diberi nama hiperisma kekurangan ataupun pemikiran hiper. Kebiasaannya tajuk-tajuk yang seumpama ini dia tidaklah itu menarik minat orang Melayu biasa sebab yang orang misalnya dia lebih suka soal jawab agama bukan penting, tapi dia bincang isu-isu berkait dengan akidah dan falsafah dia agak yang kurang sikit dia punya kecenderungan untuk dengar. Tapi sebenarnya yang berbicara tentang akidah dan falsafah adalah merupakan satu pembicaraan yang cukup penting, terutamanya di zaman di mana pemikiran barat datang dalam bentuk-bentuk yang kadang-kadang kita tak perasan dan menjauhkan orang Islam itu daripada agama. Kalau menjauhkan orang Islam daripada akidah itu, kalau macam itu dia mungkin datang dalam bentuk yang dia, tapi sekarang ini datang dalam bentuk-bentuk yang agak kurang jelas. Dia punya ancaman dan kurang kelihatan dia bahaya kepada umat. Lalu umat pun sedikit demi sedikit tanpa disedari dia pun mula terpesona. Dan lepas satu generasi lagi jauh, lepas satu generasi lagi jauh dan seterusnya. Jadi ini semua adalah merupakan perbincangan yang cukup penting untuk kita hayati, kita pahami dan kita bincangkan secara lebih serius. Kalau sekiranya ditanya kepada kita, apakah yang dimaksudkan dengan liberal? Jadi biasanya kita akan jawab, liberal itu artinya bebas. Di mana liberal itu kebebasan. Jadi sebab itu kalau ditanya orang Islam, sebahagian dia liberal ini ada masalah tak? Ada kata tidak ada masalah. Kemungkinan dia ada kata tak ada masalah. Sebab Islam pun adalah bukan agama yang menuju ke arah kebebasan. Tetapi adakah liberal itu bermaksud kebebasan sahaja? Ataupun dia lebih daripada itu. Bahaya liberal sebenarnya bukan pada isu kebebasan. Islam mengajak kebebasan juga. Islam pun mengajak manusia untuk hidup dalam keadaan yang bebas. Ada kata-kata yang masyhur daripada kata-kata Sayyidina Umar. Maka isti'amat nas pada umum ahrar. Jadi maka kamu memperhatikan manusia sedangkan mereka sudah mendahulukan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan yang merdeka dan manusia dalam keadaan yang bebas. Dan manusia pun memang ada kebebasan, sudah bebas nak memiliki, nak menuntut ilmu, nak buat tindakan ini dan sebagainya. Jadi ada hurriyah, ada kebebasan dalam agama ini. Dan Islam juga bukan satu agama yang menghukum wanita, contohnya.
ataupun menyekat kebebasan bersuara, menyekat kebebasan pandangan dan seumpamanya. Jadi kita boleh saksikan dalam sirah tu satu benda yang cukup jelas. Bagaimana Sayyidina Umar sendiri disergap oleh seorang perempuan, disergap oleh seorang lelaki biasa, pandangan-pandangannya dan seumpamanya. Jadi itu semua adalah merupakan suatu benda yang memang ada pemilihan kebebasan itu dalam agama. Tetapi liberal, yang menjadi bahaya liberal ini, dia bukan setakat isu kebebasan itu, tetapi liberal ini ataupun pemikiran liberal ini menjadi bahaya dan juga menjadi sesuatu yang cukup bertentangan dengan akidah kita. Bila kita dapati bahawa unsur utama dalam liberal ini sebenarnya bukan kelas, bukan kebebasan itu, tetapi unsur utama dalam liberal ini sebenarnya adalah merujukan hidup dia tidak kuat. Jadi kalau sekiranya ditanya apa rujukan orang Islam, kita jelas Quran dan hadis. Jadi kebebasan kita pun terkongkong dan terbatas pada batas Quran dan hadis itu. Tetapi kalau ditanya kepada orang liberal, orang liberal, bila bercakap tentang kebebasan, bila bercakap tentang hak-hak bersamaan dan seumpamanya, apa rujukan? Dia tidak ada rujukan. Jadi golongan liberal ini adalah bukan satu golongan yang hidup tanpa rujukan. Dia tidak ada kitab suci, dia tidak ada wasiat orang tua, dia tidak ada adat budaya untuk dirujuk. Kadang misalnya agama selain Islam, kalau Islam senanglah Quran hadis lah, bukan kita dah. Tetapi ada setengah agama lain, dia rujukan dia apa? Adalah kitab-kitab dia tu. Ataupun kalau sekiranya ditanya kepada setengah kaum tertentu, apa rujukan dia? Rujukan dia adalah adat budaya, adat warisan tertentu dan seumpamanya. Jadi dia hidup dalam norma tu, dia hidup dalam lingkungan tu. Tapi kalau sekiranya ditanya kepada golongan liberal, apa yang menjadi rujukan mereka, mereka tak ada. Tak ada. Ini pun dah bebas. Ya, tak ada buat. Jadi kalau ditanya kepada golongan liberal, apa yang menjadi rujukan, dia tak ada rujukan. Jadi apa yang menentukan benda itu baik, apa yang menentukan benda itu buruk? Inilah bahaya pemikiran liberal. Kalau sekiranya kita menyusuri dan agama kita dan juga pemikiran kita, dia adalah satu agama yang cukup unik dari sudut rujukan dan sumber. Kerana kita sebagai orang Islam, kita memang terbatas dan akan sentiasa merujuk dua benda, iaitu kitab Allah SWT yang telah Al-Quran dan juga hadis. Tak berfikir amrai, aku tinggalkan kepada dua perkara, dan tadi itu mat ditambah satu diiman, kamu tidak akan sesat sebagaimana kamu pegang keduanya, kitab Allah dan sunnah, iaitu kitab Allah SWT, iaitu Quran dan juga sunnah, iaitu sunnah Rasulullah SAW. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, dan berdasarkan kepada yang lain-lain pun, Quran lain, hadis lain dan sebagainya, dan berdasarkan kepada amalan Nabi, dan juga amalan para sahabat, amalan tabi'in, amalan para tabi'in, kemudian amalan ulama-ulama sebelum ini dan juga generasi Islam sebelum ini, kita mendapati bahawa apa juga yang mereka lakukan, mereka akan berpandu kepada Quran dan hadis. Sebab asas kepada pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah adalah segala perkara yang buruk dan segala perkara yang baik hanya diketahui oleh Allah SWT sahaja. Akal manusia tak mampu nak sikap. Akal manusia tak mampu nak sikap itu baik atau itu buruk. Kecuali satu mazhab dalam Islam yang disebut sebagai mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah menyatakan bahawa akal boleh menentukan buruk baik. Tapi mazhab itu ditolak dalam Islam. Ia ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mazhab Mu'tazilah itu menggunakan akal. Jadi maknanya ada perbincangan dalam perkara tahsin al-aqli wa at-taqbih al-aqli. Maksudnya akal boleh menentukan perkara baik, akal boleh menentukan perkara buruk. Itu mazhab Mu'tazilah. Kata Ahlussunnah tolak mazhab. Jadi dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahawa segala yang disyariatkan oleh Allah SWT itu, itulah yang baik, dan segala yang dilarang oleh Allah SWT itu, itulah yang buruk, dan manusia kena taat. Manusia kena taat dalam apa juga perkara, dia mesti rujuk Quran dan hadis. Dan tengoklah dan kita punya kehidupan. Sebab itu kita mereka kita tempat berjilid-jilid, berpuluh jilid, fatwa-fatwa tentang kehidupan depan, sebab sebab semua benda itu mesti rujuk kepada Quran dan hadis. Ini kita punya agama. Kalau orang bicara yang tak dibuka, kalau orang bicara yang sudah ada yang dibuka kita, saya jawab banyak. Jadi maknanya demi Allah dia tidak akan menerima, sehingga dia merujuk kepada kamu dalam perkara-perkara yang mereka
berselisih. Orang kata zakat itu saya kalau tunggu lawan kalau sekiranya kamu berselisih pada sesuatu, nanti rujuklah kepada Allah dan rujuklah kepada Rasul. Ya, jadi begitu juga. Jadi selama berturun-turun kita hidup dalam keadaan selama berturun-turun orang Islam hidup dalam keadaan yang sebenarnya. Tapi tidak berada masalah hari ini tentang apa pun mesti kepada agama. Dan kemudian ulama dulu pun dia dengan begitu pentingnya itu mencipta satu budaya. Supaya orang Islam itu tak lari daripada wujudkan. Sebab itu budaya orang Islam itu adalah dia hormat kepada ulama. Bila jadi satu masalah ditanya ulama, bila jadi satu masalah ditanya pada agama, dia merujuk kepada masjid dan surau. Maknanya orang-orang yang tidak boleh beristihad ni, itu dia punya budaya. Budaya ni ada apa-apa pun dia rujuk kepada ulama. Dapat anak bertanya ulama. Anak dia dapat ini dia tanya ulama apa. Anak ke sekolah mana dia minta ulama cadangan sekolah apa. Ini kita punya budaya. Sebab itu sebab ikatan orang Islam ni terhadap sumber itu dan dia begitu kuat. Sebab itu kita punya tauhid agama. Tetapi golongan liberal dia bukan begitu. Kalau sekiranya di barat, sekarang kita cakap tentang orang-orang liberal di barat, golongan liberal di barat. Golongan liberal di barat dulu, orang barat dulu, dia juga merujuk kepada padri-padri. Dia merujuk kepada orang agama. Dan orang agama ambil kesempatan di atas suasana itu, lalu mereka pun menindas fatwa-fatwa yang berbagai dan sebagainya, dan mereka menghalang daripada manusia berfikir. Lalu berlaku pemberontakan. Bila berlaku pemberontakan, mereka hapuskan gereja dan mereka hapuskan sistem gereja. Jadi tidak ada gereja, tidak ada sistem gereja. Jadi yang ada pada masa itu adalah manusia bebas untuk buat apa saja. Tak perlu rujuk kepada raja, tak perlu rujuk kepada ahli politik, tidak perlu rujuk juga kepada gereja, tak perlu rujuk kepada orang agama. Jadi mereka menjadi satu bangsa yang anti agama. Lalu mereka merujuk kepada akal pada masa itu. Dan itu zaman yang disebut dalam sejarah barat sebagai zaman moden. Jadi satu ketika dulu, golongan liberal barat yang telah menggunakan agama ini, dia merujuk kepada akal. Jadi apa juga perkara yang dalam kehidupan mereka, mereka merujuk kepada akal. Akal adalah suatu benda itu sebagaimana tidak boleh dibuktikan oleh uji kaji. Ya, Tuhan ada tak tadi? Tuhan ada ke tak? Tuhan tak ada lah. Sebab sebab tidak boleh dibuktikan. Uji kaji tidak boleh dibuktikan. Cuma ada perasaan. Jadi perasaan dia bukan beliau pada mereka. Baca indra dia 5 saja. Baca indra dia 5 saja. Dia perasaan tak masuklah. Jadi pada mereka begitu. Dia mesti bersifat saintifik. Dia mesti bersifat boleh diuji kaji. Dia mesti dilihat dengan panca indra. Dia mesti boleh dibuktikan. Jadi semua itu kan adalah dia menunjukkan. Dia merujuk kepada akal. Apabila manusia mula merujuk kepada akal, maka mulalah kehidupan sebab pada masa itu dan dunia mula menolak Tuhan. Jadi barat menolak Tuhan. Jadi hidup dalam suasana yang tidak bertuhanan. Tetapi golongan liberal ini bila masuk ke zaman ini, dia dah pergi ke satu tahap yang lebih dahsyat daripada itu. Dia bukan lagi merujuk akal. Sebab itu dalam sekiranya kita tengok perbandingan antara dua fasa liberal. Satu fasa yang disebut sebagai fasa moden. Satu lagi fasa yang disebut sebagai fasa selepas moden. Ada postmodernism. Postmodernism ini adalah satu fasa di mana golongan-golongan barat dia hidup tidak lagi merujuk kepada akal. Merujuk kepada akal pun dah salah. Merujuk kepada akal sendiri pun dah salah. Tetapi sekarang kita merujuk kepada akal. Zaman postmodernisme pasca modernisme postmodernism, dia tidak lagi merujuk kepada akal. Dia merujuk kepada sesuatu yang abstrak. Jadi kebenaran itu apa? Dalam zaman modernisme, kebenaran itu adalah apa juga yang boleh dibuktikan oleh akal. Bila masuk postmodernisme, postmodernisme ni, kebenaran itu adalah apa sahaja. Dan kebenaran adalah bukan satu yang abstrak. Tidak ada kebenaran mutlak. Jadi kalau sebenarnya perasaan kita kata benda betul-betul lah. Kalau sekiranya perasaan, jadi semua orang benar. Semua orang benar. Jadi saya sebut macam ini sebab fasa-fasa liberal itu dia beransur-ansur sikit. Dia berubah sampai ke zaman kita. Zaman kita ni adalah bukan satu zaman di mana barat hidup dalam keadaan liberal yang tidak terkawal. Maknanya dia sekarang ni, kalau dulu rujukan dia akan, tapi sekarang rujukan dia bukan akan. Sebab dalam zaman modernisme yang di barat, A dan lesbian tidak diterima. Kenapa? Sebab akan tak boleh proses bahawa lelaki boleh kahwin dengan lelaki, perempuan boleh kahwin dengan perempuan. Akal barat, akal orang barat tidak boleh menerima itu. Dia tidak boleh menerima. Jadi mana lelaki dengan lelaki tak boleh terima. Akal tak boleh proses. Dan lelaki boleh dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Akal manusia tak boleh terima. Jadi
dia punya rujukan bukan Quran hadis, tapi rujukannya akan masih okey lagi pada satu sudut. Tetapi bila masuk dalam postmodernisme, akal tidak dijadikan sebagai rujukan. Yang menjadi rujukan apa dia? Dia punya perasaan, dan dia punya apa itu, nafsu, dia punya apa juga. Sebab itu bila masuk dalam postmodernisme, lesbian dan gay diiktiraf. Betul. Kenapa barat diiktiraf? Kerana mereka sudah duduk dalam satu fasa disebut sebagai fasa kematangan liberal. Fasa kematangan pemikiran liberal, di mana pada masa ini akal tidak lagi dijadikan sebagai rujukan, tetapi yang dijadikan sebagai rujukan adalah nafsu, perasaannya, dan apa juga yang dia rasa betul, itulah betul. Jadi sebab itu sekarang dia dah diiktiraf, dia diiktiraf, dia nanti berkahwin dan kabulkan gereja dan didaftarkan sebagai pasangan yang sah, dan dikahwin lelaki-lelakinya, dan mereka nak pergi lebih jauh dari itu. Mereka nak pergi lebih jauh dari itu, apabila dia dengan dia dan lesbian punya lesbian, macam mana dia dapat anak? Dia dalam video tak ada beranak kan? Takkan menyambung nak akan beranak, mustahil. Lelaki kahwin dengan lelaki dapat anak, sama dengan beranak. Dia takkan mengandungnya, tapi fitrah manusia fitrah. Kan yang perempuan orang bukan dengan perempuan, tapi dia nak anak. Lelaki kahwin dengan lelaki, dia nak anak juga. Jadi dia orang pergi ke satu tahap lebih teruk daripada itu, di mana mereka cuba untuk mengesahkan secara undang-undang tentang zuriat. Jadi mereka tukar pasangan sekejap, gay dengan gay, lesbian ini tukar sekejap, mengandunglah dua lesbian tadi. Bila mengandung dua lesbian tadi, lalu dapat anak, satu bagi pada pasangan lesbian, satu bagi pada pasangan gay. Dan mereka nak daftarkan itu sebagai zuriat mereka yang sah. Maknanya budak ni ada seorang bapa, seorang ibu, dua misal. Yang ni pula, budak ni pula, dua-dua ni dia ada ibu dan ayah juga, tapi dua-dua tu perempuan. Dan dia orang nak sahkan dari sudut undang-undang, mereka nak mendapatkan hak. Jadi maknanya dia dah tak ada rujukan, kan? Dia dah memang akan jadi kelakapan. Kehidupan yang akan jadi kelakapan, sebab dia dah tak ada rujukan. Jadi itu yang berlaku di barat. Jadi falsafah hidup barat yang merujuk kepada tidak ada rujukan, sebagai semua orang itu benar, semua orang itu dapat hak, semua orang itu ini dan sebagainya. Dia mendasari kehidupan mereka dengan begitu kuat. Sebab itu kalau siapa tak faham dalam sistem barat, dia akan puji barat. Sebab apa? Sebab dia kata barat terbuka dan barat bebas, dan barat akan kebajikan setiap manusia. Tapi sebenarnya siapa faham bahawa falsafah dia kan adalah bukan falsafah hidup yang salah, kan? Maka orang akan faham falsafah hidup ini yang nampak pada pandangan mata kasar sebagai okey, selepas 50 tahun, selepas 60 tahun dia tahu. Sebagai contoh, kadang-kadang kita contoh sebagai contoh. Kalau kita pergi kat barat, benda yang ada di barat yang tak ada di negara kita, satu sistem, sistem welfare atau sistem kebajikan yang begitu pada pandangan mata nampak macam begitu cantik. Antaranya sistem untuk allowance dan juga rumah percuma untuk homeless. Mana sana ada golongan homeless, dia tak ada kerja. Golongan homeless itu tak ada rumah, tapi dia ada rumah, kerajaan bagi rumah. Sebagai kebajikan, kerajaan bagi rumah. Jadi dia tak ada kerja. Barat semua tidak tegak, tapi dia tak ada kerja. Dia tak ada kerja. Jadi kerajaan iktiraf itu sebagai homeless. Dan dia membagi rumah. Dan dia bagi satu kerja yang simple saja. Kalau macam dekat Australia kita boleh tengok, saya tengok golongan-golongan homeless ni dibagi surat-surat kerajaan, buat di ayat. Dia ayat kerajaan ni dia orang edar. Dalam masa mungkin sejam sehari. Jadi dia dapat rumah, dia dapat elam. Dia boleh hidup. Jadi di island pun saya dah tengok satu bangunan apartmen yang besar dan cantik, kan? Bila tanya kepada student sana, ni bangunan apa? Dia orang kata ini bangunan yang dikasihkan oleh kerajaan homeless. Dia kata itu sebenarnya ada homeless, kan? Tak kerja mati lah, tak makan apa semua kan? Sama tak jadi tak apa, daftar pada homeless. Jadi dia dapat. Jadi dia kata, oh bagus ni barat. Sebab apa? Sebab dia kira kan terhadap manusia tu. Lalu dia jaga welfare, dia jaga kebajikan. Tapi sebenarnya apa yang barat buat untuk jaga golongan yang malas-malas? Dalam Islam ada boleh malas-malas. Mana kalau sekiranya kita bekerja, kemudian Allah Ta'ala sempitkan rezeki, dapat rezeki yang sikit tak apa, kan? Tapi kalau bersikap malas dengan sengaja tidak mahu bekerja, mana boleh? Dalam Islam mana boleh begitu? Kerja lah, tapi rezeki Allah tentu. Jadi manusia mesti kerja. Mana ada orang buat pilihan, saya tak ada kerja, kerjaan boleh tanggung saya. Dekat barat yang dia begitu. Jadi orang kata bagus dia sistem barat, bagus dia sistem kebajikan barat, tapi dia
tak faham sebenarnya Barat buat itu sebab apa. Barat buat itu sebab ada golongan yang memang malas dan tak mahu kerja, dan golongan ini perlu digunakan hak ni. Lalu dia bagi hak, iaitu hak malas. Lalu dia di rumah, dia bagi alawan, bagi pilih dan sebagainya. Tapi apa yang dia buat? Dia membuat untuk menampung golongan yang malas ni. Dia besarkan dari cukai. Jadi cukai dia tinggi. Macam di cukai ni lah 12%, ada berapa belas persen kan kita di cukai kan, kita pendapatan tahunan tu. Tapi di sana berapa proses dengan cukai? 49%, 50%. Dan saya ada kawan kat Australia kerja sebagai doktor, gaji dia ataupun pendapatan hari-hari dia $1,000. $1,000 sehari. Tapi saya kata dia, $1,000 sehari yang awak dapat ni 490 tu semua tu orang malas. Sebab setiap kali dapat 1,000 dia potong 490. Jadi nak dia kerja 490 bagi kat dia orang. Jadi ada itulah punya sistem. Tapi benda tu macam-macam dia sampai ada peringkat orang wajib sistem ekonomi akan jadi jam disebabkan oleh kerana kita sudah bangun ni dari kuasa itu jadi tinggi. Jadi semua tu fungsinya hidup tu ada yang kita harus selepas daripada 50 tahun. Jadi orang tengok Barat, orang kata bagus di Barat, tapi sebenarnya dari satu sudut dia makan diri lagi. Jadi begitulah. Dan itu tengok di situ bagaimana Barat ni dia terlalu mengiyakan semua benda. Kalau kita pergi kat India ni mana orang tua. Jadi oleh kerana dia mana orang tua, di setiap lorong ataupun di setiap jalan besar dia ada gereja. Dia ada buat gereja, semua orang tua nanti. Jadi mesti ada gereja. Jadi dia dah katakan dia sebagai gereja. Kemudian dia banyak tambah, semua orang tua nak datang. Kemudian lorong-lorong di antara satu ni dengan ni kita dah melintas ni, dekat tengah-tengah tu dia punya divider tengah tu besar, lebar. Sebab apa? Orang tu bila jalan kat tengah dia kena datang. Jadi dia memenuhi kehendak dia orang sampai ke peringkat tu. Yang itu masih okey ni. Tapi contoh macam kalau kita jalan kat Barat, kita boleh jumpa masuk tandas bawang ni, kita akan jumpa satu tong sampah khas untuk picagari. Picagari ni khas untuk dadah. Jadi kerana dia tak boleh kontrol darahnya, dia memang akan mengambil darah, memang akan suntik dan seumpamanya. Jadi yang dia boleh kontrol adalah kalau kau nak menyuntik darah di tandas sampah, pastikan picagari itu kau ada. Nampak? Itu saja dia boleh kontrol. Dia betul-betul dia boleh kontrol. Dia tak ada kontrol. Dia tak ada kontrol. Jadi dia kena penuhi kehendak. Dia kena penuhi kehendak. Kan kehendak rakyat dia yang nak mengambil darah. Dan dia kena penuhi kehendak dia, kehendak rakyat dia yang nak memenuhi nafsu dia, nafsu seks. Jadi setiap beberapa ratus meter di bandar-bandar bandar kita akan jumpa darshop. Kedai-kedai orang dewasa. Dia boleh buka kedai dewasa ni tanpa rasa malu, tanpa rasa segan silu. Macam kita jual nasi lemak. Dia buka kedai nasi lemak. Dia boleh buat kedai orang dewasa. Dalam apa dia tak faham. Kalau dia ingat itu tak faham. Tapi dia buka kedai tu, dia buka secara terbuka. Orang masuk, orang keluar beli barang itu tanpa rasa segan silu. Dan dia rasa dia serve masyarakat. Mana yang masyarakat perlu tu dia bagi. Macam kita lah, ada orang lapar kita jual nasi lemak dan kita pun bangga sebab kita tolong dia makan nasi lemak. Dan jadi begitu di sana. Jadi dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa sebab apa dia kata dia perlu kehendak-kehendak. Tetapi terlajaklah. Bila jadi begitu, terlajaklah. Jadi bila jadi yang begitu, maknanya umur 12 tahun, 13 tahun dah sudah ada. Sebab apa? Sebab dia tak punya kontrol. Dan dia tak ada kontrol. Sebab semua kehendak ayah dia dalam dunia, dia tidak perlu. Sebab sekarang ni, apakah kebenaran? Kebenaran adalah apa yang dirasai oleh setiap individu sebagai benar. Tidak ada apa yang disebut sebagai kebenaran sebagai nilai bersama merujuk kepada budaya tertentu atau merujuk kepada kitab tertentu atau merujuk kepada norma-norma tertentu. Tidak ada. Jadi itu yang berlaku di Barat. Bila kita tengok dekat tanah air kita juga, pemikiran liberal ni dia mula masuk sikit demi sikit, walaupun mungkin tidak seteruk yang berlaku di Barat. Sebab kita ni masih ada lagi kebudayaan itu beragama yang begitu kuat. Tapi dia dah mula masuk sikit demi sikit. Kalau sekiranya pemikiran itu datang dalam package orang Barat yang bawa, kemungkinan orang Islam tak terima, tak berawan. Contoh macam bila satu ketika dulu sister ini Islam, nama dia sister ini Islam. Ini cerita orang berilah Al-Quran, Al-Quran. Sistem Islam tu dia bawa package liberal. Tapi orang Islam biasa apa? Sebab apa? Sebab dia terlalu memang nampak sangat mempromosikan pemikiran liberal yang
terlalu dahsyat. Kita macam dia kata poligami tak boleh. Ya, poligami, kita tak nak poligami, tak apa jangan kata tak boleh. Kan? Dan lepas tu dia berfungsi pula sampai ke mereka dia kata poligami, kan? Lelaki poligami, mereka ada lelaki juga poligami, lelaki dibagi hak, poligami juga perempuan. Jadi kata perempuan boleh poligami. Itulah jadi satu masalah. Tapi orang Islam tolak. Ya, sebab orang Islam tolak? Sebab package yang dibawa tu terlalu clear tentang agama. Dia sendiri tak pakai tudung, dia sendiri tak pakai tudung orang. Jadi daripada awal cakap Islam orang tolak. Tetapi masalah sekarang adalah golongan yang bawa pemikiran liberal ini, dia bukan datang dalam bentuk dia tidak lagi datang dalam bentuk yang clear menentang Islam dan sebagainya, tapi dia datang dan dia bawa term Islami. Dia menggunakan istilah-istilah Islami dan dia menamakan penggunaannya sebagai Islami, dan dia juga menamakan apa juga yang mereka bawa ini sebagai satu ijtihad baru, dipanggil ijtihad baru. Jadi dia dah mula begitu. Jadi sebab itu bila sampai ke mereka ini, macam kita akan dapati bahawa apa yang dibawa itu lebih mengelirukan. Lebih mengelirukan. Sebagai contoh. Kalau sekiranya kita baca beberapa tulisan golongan yang bawa pemikiran liberal di Indonesia, golongan agama, golongan yang melakukan di Indonesia sebagai golongan agama. Betul. Sekarang ini timbul beberapa fatwa dari orang contoh macam kesamaan hak dan kasih sayang Allah SWT kepada semua manusia. Sampai ke peringkat mereka mengeluarkan fatwa bahawa orang bukan Islam pun akan mencuri. Sebab Allah SWT kasih kepada semua orang. Jadi kemungkinan itu dah ada. Dan dia orang bawa pandangan yang baik. Dia bawa kata-kata yang dahulu. Dan dia selewengkan kata-kata itu dah cukup lama. Dia selewengkan. Itu kali tidak bermaksud begitu. Dan dahulu pun tidak bermaksud begitu. Dan kata macam Ibn Qayyim kata bahawa neraka dia akan musnah. Neraka ni dia bukan kekal, tapi neraka dia akan selamat. Jadi neraka tu dia kata neraka panas, maksudnya orang dalam neraka tu semua masuk surga lah. Ibn Qayyim tak kata kalau neraka tu musnah, orang dalam neraka tu masuk surga, mungkin dah musnah sekali. Jadi tak ada masuk surga. Mana ada tiba surga? Ibn Qayyim tak nak sebut. Tapi mereka menyebut dan mengungkapkan itu seolah-olah macam Ibn Qayyim berpandangan bahawa neraka akan musnah, lalu orang dalam neraka masuk surga. Jadi semua masuk surga lah. Yang bukan Islam ni, yang Buddha, yang Kristian, yang buat Muslim, yang menghutakkan orang itu semua dah sekali masuk surga. Kita boleh terima tak dalam kehidupan kita ada benda-benda itu? Tak ada. Tetapi pemikiran ini sudah mula masuk secara perlahan-lahan. Jadi dia mula mengikut. Sebab apa? Sebab dia sama dah semua. Atas nama kesatuan, atas nama dan semua dia sama dah semua. Dan dia datang, poinnya adalah dia datang dalam bentuk yang mengelirukan. Dalam bentuk yang mengelirukan. Contoh lagi macam kata murtad. Golongan ini dia dah mula menyebut bahawa murtad bukan lagi satu jenayah. Tapi dia kata murtad itu hubungan di antara manusia dengan Tuhan saja. Dia ada di situ. Jadi maknanya nak murtad lah. Lepas itu Tuhan hukum dalam hukum, tapi kat dunia perlu tak orang murtad hukum? Dia tak perlu. Orang murtad tak perlu untuk dihukum. Dan dia datangkan dan dalil. Contoh, kalau sebenarnya kita ada satu video klip orang pukul dan semua ucap-ucap tadi dan sejam lebih. Dan pandangan ulama di pandangan baru. Kalau kita tengok dia ucap, apa dia ucap? Kalau macam kita jelaskan, mudah je. Contoh dalam hadis. Dalam hadis, ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, layak itu dalam memberi muslim tidak jelas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu ketiga. As-sayyidul zani, seorang yang kahwin yang berzina, dan an-nafsu bin nafsi, seorang yang membunuh jiwa yang halal. Mana jiwa yang haram untuk membunuh, dibunuh. Maka dia punya kisah. Kemudian yang ketiga, akan dikuli-kuli al-mufar itu jemaah. Orang yang meninggalkan agama ini yang terkacilkan jemaah. Terkacilkan jemaah. Ataupun syariat Islam. Dalam satu hadis lain, man badala dinahu faqtuluh. Sesiapa yang mengubah agama ini maka bunuh. Tapi golongan ini dia kata apa? Dia kata apa tu? Hadis yang berkenaan dengan man badala dinahu faqtuluh. Dia kata tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab ini bertentangan dengan Quran. Dalam Quran kata la ikrah fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan dia kata kalau sekiranya ini ayat Quran, dia ni hadis. Mana hadis kita tolak lah. Mana ada metodologi dia bertentangan? Zahir Quran dan hadis kena tolak hadis? Tak ada. Anda sudah berjawab dalam
metodologi fiqh, dalam metodologi usul fiqh, apabila bertentangan di antara zahir nas Quran dan hadis, maka salah satu perlu ditafsirkan ataupun ditafsirkan atau macam-macam lagi kaedah dia, kan? Dan dalam kaedah pun dia kata al-jam'u baina dalil, kan? Mengumpulkan antara dua dalil, kan? Lebih aula dan kembali lebih aula daripada kita batalkan satu dalil. Jadi dalam masalah ini boleh tawakuf, tak ada tawakuf, kerana boleh disatukan. La ikrah fid-din, sebab ulama sebut la ikrah fid-din, mana tidak ada paksaan dalam agama. Orang yang masuk Islam tak dipaksa masuk Islam. Tetapi hadis tadi ada berkenaan tentang orang Islam yang keluar Islam. Orang Islam yang keluar Islam dia berhukum. Cuma hukum tak terhilang lah. Ada yang kata bunuh, ada kata itu, ada kata ini, ada kata udul, ada kata takzir. Tapi bagaimana ulama kata tak kena hukum? Dia mesti kena hukum. Tetapi dia orang ni dia pergi lebih jauh hukum, dia kata tak kena hukum. Maknanya itu hubungannya antara dia dengan Tuhan saja. Dosa kata dosa itu dengan Tuhan saja. Tapi dan umum tak kena hukum. Ulama khilaf bukan pada hukuman, bukan pada kena hukum tak kena hukum. Ulama khilaf adakah dia hudud lalu dibunuh ataupun dia takzir dan lalu hukum dengan hukuman yang lain. Tapi mana ada orang tak dibiak macam saja? Tak ada. Dia mesti kena hukum. Tengok dalam fiqh. Tapi dia orang pergi kepada, dia kata ulama kata tak boleh bunuh. Dan kemudian itu hubungan antara dia dengan Tuhan sahaja. Jadi adakah betul itu? Belum begitu. Jadi tapi masalahnya adalah bila dia datang dan hujah-hujah agama dan hujah-hujah daripada dalil dan sebagainya ini, orang Islam ini menjadi keliru. Sebab itu sekarang ni setengah aktivis Islam sendiri pun keliru dalam masalah. Contohnya bila kita kata orang bukan Islam boleh tak berdakwah kepada orang Islam? Tapi kita tak boleh lah. Kalau sekiranya berlaku pastilah kena halau. Tapi dia kata apa? Kristianisasi itu kerja orang, jangan lupa lah kerja orang, kita buat kerja kita. Kita dakwah kepada orang Kristian, orang Kristian dakwah kepada orang Islam. Mana boleh itu? Jaga agama mesti jadi itu. Mana boleh kita bagi kelonggaran seperti itu? Dalam kita dekat Amerika tak pula, tapi kita dekat Malaysia, negara ini negara kita. Kalau dekat Amerika, tak pula bukan negara kita. Dia buatlah undang-undang itu setuju kan? Tapi kita dah ada undang-undang. Kita pun bukan negara kita. Kenapa kita undang-undang dan setuju? Tetapi golongan liberal dia kata tak boleh. Dan sebab agama adalah hak pribadi. Dan kemudian kita tafsirkan lagi contoh, dia kata maqasid pertama dalam agama ni adalah, dalam Islam ni adalah hifzuddin. Hifzuddin maksudnya menjaga agama. Jadi menjaga agama itu, pada kita ada sunnah wal jamaah, kita kata menjaga agama itu maksudnya menjaga akidah Islam lah. Buatlah sesuatu supaya akidah Islam itu terpelihara. Sampai ke mereka macam Sayyidina Umar jaga akidah Islam. Macam mana Sayyidina Umar jaga akidah Islam? Orang Kristian, orang Yahudi tidak dibenarkan kami dengan orang Islam di zaman ini. Walaupun benda itu dari segi amalan zaman Nabi boleh, tapi zamannya tak boleh. Sebab zaman Nabi, dia punya alasan adalah zaman Nabi orang Islam berkahwin dengan orang Yahudi, anak masuk Islam. Orang Islam berkahwin dengan Kristian, anak masuk Islam. Tapi zaman dia orang Islam tak kuat. Orang Kristian yang dominan, dia kahwin dengan orang Kristian, anak jadi Kristian. Dia kahwin dengan Yahudi, anak jadi Yahudi. Jadi dia tak pernah ada orang Islam kahwin dengan Yahudi, kahwin dengan orang Kristian. Nak jaga akidah, mana nak jaga akidah tu? Kalau sekiranya bercerai suami isteri, anak pergi bersama. Bercerai suami isteri sebab seorang masuk Islam, seorang dekat dengan agama, anak pergi bersama. Dalam Islam, anak mesti pergi kepada yang masuk Islam. Sebab kita nak jaga akidah. Dan bukan boleh lebar bagi itu. Anak semua belum balik dan sebagainya. Tak boleh lebar bagi itu semua. Tak boleh Islam. Ini maksud jaga agama. Jadi maksud jaga agama adalah jaga akidah Islam tu. Tapi kalau ada dia pergi kepada apa? Dia berkata maksud jaga agama adalah kebebasan beragama. Dan bagi kebebasan agama, jadi hak untuk seseorang menganut apa juga agama, itulah menjaga agama. Itulah maqasid paling tinggi dalam Islam. Kan mana ada ulama sebut maqasid paling tinggi itu adalah bagi kebebasan kepada seorang untuk menggunakan atas nama kebebasan agama. Jadi isu-isu ini semakin hari semakin banyak dan sebenarnya makin meningkat. Dalam isu golongan murtad, dalam isu hak sama di antara Muslim dengan non-Muslim, dalam isu apalagi dalam isu contoh dalam isu masuk surga masuk neraka semua, dalam isu contoh dalam kita ini perbendaharaan ada Muslim ada Zimmi, ada Harbi, mana dia orang hapuskan mana tidak ada Muslim tidak ada Zimmi tidak ada Harbi, warga negara semua sama. Dalam negara Islam memang ada warga negara disebut sebagai warga negara Muslim, dia jadi warga negara kelas pertama. Ada warga negara yang Zimmi ini maksudnya orang-orang Islam yang setuju dengan peraturan Islam. Dia kebukan dengan akidahnya dan disebut Zimmi. Disebut Zimmi. Zimmi ataupun mu'ahid ataupun apa juga lah. Ataupun mustakmin. Jadi apa juga istilah? Pada dia setuju dengan kontrak
kontrak dan syarat untuk jadi warga negara. Dan dia jadi warga negara kelas 2. Kenapa jadi warga negara kelas 2? Sebab dia jadi warga negara berdasarkan kontrak. Kalau orang Islam jadi warga negara berdasarkan kepada memang susu tubuh dia itu warga negara. Ya, susu tubuh itu pada seorang Muslim jadi warga negara secara otomatik dalam negara Islam. Orang bukan Islam dia boleh jadi warga negara, boleh dengan kontrak. Kontrak itu dia kena setuju. Dia setuju perlembagaan dia setuju itu yang sebagainya, dia setuju pemerintah orang Islam, dia setuju tak buat onar, dia setuju tak buat khianat, baru dia jadi warga negara. Tapi ini masalah masyarakat kan, orang yang berfikiran liberal ini kata benda itu sebenarnya itu amalan tradisi dulu saja. Ya, maknanya sekarang ini semua orang sama rata. Dan dia berujar macam-macam dia bagi hadis. Dan ada dini yang pakat azan. Siapa yang menyakiti seorang ini, maka dia menyakiti itu. Betul hadis itu. Dan hadis itu betul lah. Bukan betul. Namanya dini kena jaga. Tapi jangan cakap tentang hak zini saja. Dia cakap dengan tanggungjawab dia. Sebab setiap hak dalam Islam, dia mesti datang dengan tanggungjawab. Mana dia ada hak untuk hidup pun, tapi dia ada tanggungjawab. Antara tanggungjawab dia jizyah, antara tanggungjawab dia tak boleh khianat, antara tanggungjawab dia kena iktiraf kesultanan Islam, antara tanggungjawab dia mesti iktiraf negara Islam, dan dia tak boleh nak berhubung dengan badan-badan musuh Islam yang tidak boleh buat. Dia mesti buat semua. Macam yang disebut dalam negara Madinah, masa awal-awal perempuan negara Madinah Islam, kan piagam Madinah sendiri, memang dalam itu banyak buku yang menyatakan tentang beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh orang Yahudi sebagai kontrak untuk jadi warga negara. Gerak khianat dia terus buat. Bani Quraisyah, Bani Nadir, itu satu. Bani Khaybar dan semua kan. Dan dia khianat saja memang benar halal. Halal. Diperangi dan dihalal. Bila dia mengkhianati segala perjanjian. Jadi itu zimmi namanya. Kan, jadi dia nak buat ni. Dia nak buat pada tak ada Muslim, tak ada zimmi, tak ada arti. Sebab tu sebab dia kata itu istilah dulu saja. Setelah sekarang ni bagi kita pun semua orang sama rata. Ya, semua orang sama rata. Dalam masalah konsep kenegaraan, dan dia pergi kepada konsep negara bangsa. Konsep negara bangsa maksudnya negara ditentukan oleh rakyatnya. Dan jadi rakyat menentukan macam mana bentuk negara. Sedangkan pada kita sebenarnya negara mesti negara Islam. Dia ditentukan oleh hadis bagaimana bentuknya. Kemudian dalam itu ikutlah sistem dan disebut sebagai sistem Islam dalam Quran dan hadis itu. Dia boleh istihad sampai jadi satu bentuk lain. Kita boleh istihad sebagai bagian itu. Ya, tapi dia orang maknanya hak rakyat untuk rakyat dari rakyat kepada rakyat. Kan? Yang biasa dia kan. Jadi itu negara bangsa. Jadi dia pergi kepada konsep negara bangsa. Ya, dan dia pun berdalilah. Contoh macam dia kata dalam Islam yang ada hak untuk rakyat. Betul. Dia ada salah. Tapi dalam Islam hak untuk rakyat terbatas dengan Quran dan hadis. Dia tak boleh lari daripada itu. Dia tak boleh keluar daripada ikatan itu. Dia betul-betul daripada Quran dan hadis juga. Jadi golongan yang ini dia pergi ke situ. Jadi seperti mana? Betapa halus. Jadi kalau kita ada masa panjang ini membincang satu detail dan sebagainya dalam konsep kenegaraan, dalam konsep kerakyatan, dalam isu murtad, dalam isu masuk surga, masuk neraka, dalam isu macam-macam isu. Dan dia orang datang kali ini dalam bentuk yang bentuk halus. Dan sebab saya pernah test. Satu artikel daripada golongan liberal ini saya bagi kepada kurang 6 orang. Dan baca. Ya, dia baca, akhirnya saya minta dia orang komen. Dan tak ada yang komen kata tak okey. Sebenarnya artikel itu cukup tidak okey. Ya, tapi tadi saya terasa sebab cara pengolahan dia begitu halus. Ya, cara pengolahan yang begitu halus. Itu macam dia cakap tentang isu penafsiran Quran dan dia boleh dilakukan secara literal sahaja. Dia mesti dikaitkan dengan konteks. Ya, betul lah dari segi kaedah tu. Tapi kita tahu dia nak pergi ke mana. Tahu dia nak pergi ke mana. Contoh macam dia mau pertikaikan hadis. Cara dia pertikaikan hadis adalah dengan cara dia pertikaikan periwayatan. Maksudnya periwayatan adalah merupakan akal manusia dan hafalan manusia sahaja. Jadi mungkin cicir, mungkin itu, mungkin ini. Jadi macam mana kita nak terima periwayatan ni. Dia sebenarnya nak pergi ke arah nak tolak hadis tu. Tapi kadang kita orang baca sekali lagi orang tak pasal kot. Orang tak pasal. Jadi itulah bahaya kelompok-kelompok yang tumbang. Jadi insyaAllah kalau sekiranya kita perhati terus perhati dan seumpamanya, kita akan dapati betapa terancam dan umat Islam dalam keadaan yang sumpah. Saya beri contoh ayat macam dalam sekiranya kita orang dewasa yang dah umur, yang berbuat yang saya nak buat mungkin tak ada sangat, tapi kalau generasi bawah generasi bawah kalau kita berlonggar itu adalah beberapa isu contoh macam orang Kristian nak guna kalimah
sebenarnya golongan yang sumpah ini dia kata okey boleh guna, tapi cuba kita tengok apa kesan kalau kita bagi, apa kesan kalau kita bagi ini. Dia kata dia macam Indonesia kan, dekat gereja dia tulis kata tu sabda Allah kasih kan, kita yang dah berumur lama tak apalah, dia tengok tak ada masalah, tak. Tapi anak-anak kita kalau umur 5 tahun, kalau umur 6 tahun kita tengok Allah kasih. Apa beza gereja dengan masjid? Kan, kata kalau kita longgarkan lagi, gereja pun boleh design macam masjid. Dan longgarkan lagi. Macam di Indonesia, kan dia punya oyong, dia punya dia punya nyanyian dalam gereja tu. Dia bukan panggil apa lagu gereja. Dia tahu dia panggil apa? Dia panggil selawat. Jadi begitulah keadaannya kalau sekiranya kita berlonggar dalam masalah ni. Jadi akhirnya generasi bawah ni ada sikit. Ya, bila katakan generasi bawah nak kata bahawa orang bukan Islam masuk syurga juga. Ya, itu bayangkan orang 7 tahun yang besar dengan kefahaman bahawa orang bukan Islam masuk syurga. Kemudian semua agama menuju kepada kebaikan. Itulah popular sekarang kan. Ya, orang lain anak itu berumur 7 tahun dia membesar dengan kata-kata bahawa orang bukan Islam boleh masuk syurga. Semua agama menuju kepada kebaikan. Yang salah atau yang jahat adalah penganut agama, tapi agama itu sendiri baik. Ya? Jadi kata-kata itu kalau dapat, kita tak apa, kita punya tujuan tapi dapat pahala. Lepas tu dapat lagi pada dia. Kan? Orang bukan Islam nak masuk Islam boleh, orang Islam nak masuk agama lain pun boleh. Dia orang nak pergi situ. Kan? Dia orang nak pergi situ. Ataupun lagi contoh macam orang bukan Islam, kalau nak kahwin dengan orang Islam, dia boleh bukan dalam agama dia. Dia tak boleh pergi ke situ. Jadi anak-anak kita pun besar dalam keadaan dia ilmu semua itu sudah diasah dengan pikiran-pikiran dan semua. Jadi apa yang besar lepas 5 tahun? Apa yang besar lepas 5 tahun? Campur lagi dengan bukan suara dan sebagainya. Ya, jadi sekarang orang khatam Quran, dia berapa tahun baru dia khatam Quran? Umur dia berapa tahun baru khatam Quran? 12 tahun, kadang 15 tahun, dan kadang masih tak kerja itu baru khatam Quran. So bayangkan, dokternya kita punya ni makin daripada hari-hari. Orang dulu umur 8 tahun, 9 tahun dah khatam Quran. 8 tahun, 9 tahun khatam Quran. Lepas khatam Quran, dia bersilat, lalu diistihadat sebagai orang dewasa. Itu budaya dulu, zaman saya kecil-kecil macam itu. Jadi pada 9 tahun, 10 tahun dah khatam Quran. Lepas itu sunat, kemudian dibuat majlis, diistihadat sebagai orang dewasa. Tapi sekarang ada tak begitu? Nah, kalau keluarga prihatin, dia ada pergi ke keluarga itu, tapi ada setengah tak kisah pun. Ada setengah tak kisah pun. Dan bukan sekali, saya dengar dari nanti, dari setengah parent yang dari buku itu, masuklah sekolah agama. Anak dia masuk sekolah biasa je, bukan sekolah agama. Tapi masuklah sekolah agama. Nanti bawa ke buruk, jadi maknanya dia tak letak harapan langsung pada sekolah-sekolah belajar agama ni. Dia pun tak kisah ada kerja apa pun, asalkan dapat kerja. Jadi daripada situ dia boleh menggunakan rujukan. Jadi Quran tak reti, hadis tak hafal, dan jadi Quran tak hormat. Sebab apa? Jika orang dulu kita belajar, jika bukan Quran bukan wajib baca Quran dan tidak. Tapi kenapa dia ajar itu? Supaya kita hidup dan besar dengan penghormatan dan kitab ni. Jangan letak bawah daripada pinggang dan letak bawah kaki. Kenapa? Kan? Bukannya salah sebenarnya. Kan? Kita macam Quran boleh tak letak bawah kaki? Boleh je kita duduk flash meningkat Quran menunjukkan dekat satu atas tu tak ramai lagi. Jadi tak ada isu, tak ada isu besar sebenarnya. Tapi kenapa kita diajar dia? Supaya kita hormat kitab tu. Jadi kita berusaha dengan penghormatan yang tinggi dalam kitab tu. Kita jatuh betul dulu kan, sebelum letak balik, letak di tempat yang tinggi. Sebab generasi dulu dia didik anak-anak dia supaya hormat rujukan. Hormat rujukan. Baru dalam sebenarnya dulu baca Quran tak ada cinta. Kemudian kalau hadiah paling bahagia kan, kahwin, sampai kahwin pun mesti ada Quran. Mesti ada Quran. Tak ada Quran. Walaupun kahwin ada mana, hotel mana pun. Tapi dia akan bagi juga satu Quran. Dia akan bagi juga satu Quran. Sebab apa? Sebab kita terdidik macam itu. Tetapi tidak ada jaminan budaya ini akan berterusan. Kalau sekiranya kita perhatikan harus mikro yang masuk sikit yang menghakis sebenarnya semua. Jadi begitulah. Jadi yang penting ini yang saya maksud adalah kita faham kan, falsafah liberal yang bahaya ni, dan kita mula meneliti dia sikit
dan kita tahu yang dia punya perangkat yang begitu halus, yang sebenarnya kesan dia bukan sekarang, kesan dia lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, lepas 20 tahun. Kalau saya tengok di Indonesia, ini sahabat boleh tengok dengan jelas kan dia punya kesan. Pergi dulu dan pergi kesan baru boleh tengok dengan jelas. Dalam rumah ada Kristian, ada Muslim, kahwin, beranak bina dalam rumah ada 5 agama. Dia boleh makan yang campur. Dan dia sahabat, kat tunggu ada hotel di kedai itu kan, saya ada orang Islam, sebab ramai orang putih makan itu, rupanya orang Cina pun tidak, bukan Islam lah kan, tapi dapur dia berfungsi dengan orang Islam. Jadi dia berfungsi dapur dan orang berfungsi makan. Dia dah ada kisah, tak ada sensitivity dan tidak ada sensitivity. Jadi sebab itu berlaku kesan ni daripada keputusan awal yang berambil ini. Mana bila masuk saja kan, bahawa pemikiran bahawa semua agama sama, diterima saja bahawa semua agama sama, habis. Lepas 10 tahun tengok hancur. Sebab itu Islam tidak sekarang, Islam yang ahlu al-ibadah, Islam itu akan boleh jadi dan tidak akan jadi. Al-Yawm akmal lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmat. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Ada keredaan pada agama lain tadi. Sebabnya Islam yang atas ni buat. Tapi bila kita diasap dengan diskusi keluasan dan sebagainya, kita menjadi Islam dengan agama lain sama saja. Ya, jadi semua agama yang menyampaikan yang jahat itu sebenarnya adalah orang yang beragama itu. Tapi agama itu sendiri mana ada agama baik. Ya, agama Islam mengajar kepada keesaan, agama Hindu mengajar kepada Tuhan yang berjuta-juta. Jadi mana persamaannya? Agama Islam mengajar kepada Tuhan yang 3. Jadi mana persamaan itu tak sama. Dan Kristian mengajar bahawa Tuhan itu beranak. Quran tak mengajar bahawa Tuhan ini adalah Tuhan yang Esa. Dalam jadi malam dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan Tuhan yang tunggal yang Esa. Tapi dia orang kata Tuhan beranak. Kan? Jadi di mana persamaan antara agama itu tidak sama. Kan tidak sama. Dalam Islam kan baik di dunia, baik di akhirat. Dalam agama Hindu kan baik di dunia lahir sebagai makhluk dari dunia. Kalau jahat lahir sebagai binatang. Jadi ada kelahiran semula. Sampai bila dia kelahiran semula. Dia tak kali itu lah, lepas tu lah. Ya, baik sikit jadi kasta, buruk sikit jadilah binatang, anjing, kata dan semua. Baik masa kata pun baik, dia manusia lagi. Jadi ada itu akidah dia. Jadi di mana persamaannya? Mestilah kita kata tak sama. Nah, jadi apa kebaikan yang berbuah? Kita saya nak pro pada agama lain dan memang itu. Dan itulah hakikatnya. Nah, jadi begitulah. Jadi mana jangan terima sekali-kali pemikiran-pemikirannya. Sebab jadi insyaAllah cukup setakat ini. Jadi kita buka soal jawab dan sebelum kita kepada kalau soalan tadi saya dia tanya macam ni lah, yang dari segi penerangan dan sebenarnya kawan Muslim Cina. Kata ini kenapa Cina tak Islam dia berani. Jadi 70% itu sebab bangsa Islam tak ada keluar, Muslim tak kan. Dia change dari aspek penerangan. Dia satu isu kan, kerana sebab dalam Islam ni dia masuk dari luar. Sebenarnya dalam agama lain pun kan dia dah masuk agama dari luar lah. Sebenarnya kan saya ada kawan seorang sekarang dia seorang Muslim, tak faham dia berkahwin dengan seorang Muslim Islam perempuan. Dan apa yang berlaku? Yang berlaku adalah orang yang perempuan ni kejar perempuan tu bunuh. Sebab dalam agama dia tak boleh keluar. Sebenarnya untuk orang keluar agama bukan Islam, dia agama lain pun sama juga. Mana dia ancam begitu sampai dia terpaksa pakai nikah kan dekat Mesir dan dia balik pun dan supaya dia tidak tinggal lagi. Lagi sampai Mesir dan sampai Mesir dan pakai nikah supaya dia tidak tinggal dan selamat. Dan sekarang ini baru cuba tengok betul. Cuba tengok Hindu. Dia benar kata orang lain masuk Islam. Dia takkan benar kan. Dia cuma benarkan itu masuk Kristian. Kristian pun sama juga. Boleh tak dia masuk Islam? Dia boleh masuk dulu. Ada masalah lain. Sebab tu disebut memang kita punya kaedah al-kufur bila ke-wahidah. Kufur ni sebenarnya satu agama je. Sebab itu orang Hindu masuk Kristian, orang Kristian masuk Hindu. Tapi isu apa? Dia orang boleh hidup. Sebab apa? Sebab kekufuran itu adalah agama yang satu. Tetapi masuk Islam, dia jadi isu. Masuk Islam dia jadi isu. Sebab dia orang memang tak ada Islam. Sekarang masuk Islam jadi isu.
Jadi maknanya yang tak bagi orang luar agama bukan Islam dia tak apa bukan dia bukan sebab apa dia tak masuk Islam sebab apa kalau dia masuk dari Kristian dia Kristian dia sebenarnya Islam sebab sebenarnya dia tak ada masalah sebab dia memang agama yang satu dia kekumpulan agama yang satu sebab tu dia orang boleh hidup dia boleh pakat dia boleh hidup ini memang kaedah agama penting al-kufur bila kewajiban kekumpulannya adalah bukan satu agama satu sebenarnya yang satu agama jadi dalam kemudian dia dalam Islam kan dalam sekali satu kaedah ada satu kaedah juga lah tapi setengah dia boleh tafsir setengah dia tak boleh tafsir pun kan setengah dia dalam Islam dia punya segala tak ini maksudnya boleh dalam tafsir kita boleh mencari hikmah tapi bukan itu kadang-kadang kehendak Tuhan contoh kenapa kita sebenarnya sampah lah kenapa tak dulu asal Tuhan lah macam semua kan kenapa dulu kenapa tak dulu kenapa sebenarnya sampah kenapa tak lapar baru panjang kenapa tengah malam tak boleh solat apa kan mana ada akal puasa akal tak ada puasa untuk tafsir bahkan dalam setengah masalah amalan kenapa dibahas orang berlengkok saya simpan di dalam beg mana siapa yang lemah siapa kuat yang kuat siapa dia saya simpan di dalam beg dan beg bagi faedah tu riba kan siapa rugi bila beg bagi faedah dan siapa rugi tu beg bagi semua dia bagi itu masalah sebenarnya orang kaya saya menyimpan duit pada orang kaya dan orang kaya itu bagi faedah tapi itulah riba tapi kenapa riba itu haram dalam itu tak ada satu boleh tafsir dengan dekat dalam salah riba sebab itu dalam Quran disebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba orang kafir kata innamal bai'u mislu riba sesungguhnya jual beli itu sama macam riba sebab apa sebab bila tengok kata dia murah kan sistem dia dan semuanya tapi Allah kata apa Allah kata tak sama yang tak sama ni apa dia yang tak sama dia satu sudut je wa halallahu al-bai'a wa harrama riba satu hal satu hal itu je tak sama tapi yang lain daripada itu tak ada perancangan bagaimana benda boleh diharapkan kenapa jual beli ni haram kenapa jual beli ni halal cuma Allah kata wa halallahu al-bai'a wa harrama jadi itu tidak dalam masalah kita pun begitu juga jadi agama kata begitu begitulah jadi nak terang pada orang kafir yang menggunakan neraca logik utamanya itu mungkin tak naik dia jawab lah kalau begitu susah sikit tetapi mungkin dari segi hikmahnya dari hikmah sebab tobiat agama ni dia sebenarnya adalah hikmah mana bila seorang masuk Islam dia hikmah maknanya dia jadi attachment dia kepada hikmah maknanya dia punya wala dia punya ketaatan dia punya itu bila seseorang keluar Islam maka dia tukar hikmah dia tukar hikmah maknanya dia akan bagi wala kepada musuh Islam dia akan bagi wala kepada negara bukan Islam dia akan bagi wala kepada darul harbi jadi sebab itu dia murtad saja dia jadi satu isu serius sebab itu dia tengok dalam Sayyidina Abu Bakar kenapa Sayyidina Abu Bakar ni memerangi golongan murtad dengan sungguh-sungguh sampai dia ambil masa dalam 10 bulan memerangi golongan murtad tak duduk dekat Madinah tak duduk dekat bawah Madinah berapa kumpulan berapa batalion dia pecah dan orang ada kata sampai 11 memerangi golongan murtad kenapa dan bila diteliti setiap kumpulan murtad itu di belakangnya ada beribu-ribu tentera bom dan tentera palsu sebab orang murtad bila dia murtad dia akan bagi wala kepada kita Islam dan untuk memerangi Islam lagi sebab itu dalam Islam ni dia keluar Islam dia serius dia jadi satu budaya serius sebab tidak pernah berlaku orang keluar Islam dia keluar seorang-seorang tak jadi apa-apa orang keluar Islam tetapi sebaliknya yang berlaku adalah setiap kali orang keluar Islam dia akan bagi wala dan memecahkan rahsia orang Islam kepada orang Islam jadi sebab itu dia jadi satu kesalahan yang serius tapi itu kita kata itu mungkin hikmah tapi sebab sebenarnya Allah SWT kata yang tahu tapi kepada orang Islam kita kena katalah sebenarnya bukan agama itu saja dan yang menghalang orang keluar agama ni agama lain pun sama je agama lain sama je semua orang Kristian masuk Islam semua orang Kristian masuk Islam Hindu pun tak Hindu lagi agresif dalam arti yang kalangan keluarga ni masuk Islam tapi agresif dia bisa kata berbeza sama dengan Islam pun dalam sana bahawa ini adalah pandangan dengan bahawa berbeza dari Islam kafir dan belum Islam dia belum Islam dan Islam sama je sama je lain tak ada beza semua orang tak beza sebenarnya adalah
Sebab dia ada kecenderungan untuk memberi justifikasi bahawa orang bukan Islam ni dia tak faham Islam. Lalu dengan itu dia perlu dirahmati. Mana perlu kesian lah. Contoh macam orang Islam minum arak. Kita kata jahat orang Islam tu. Orang bukan Islam minum arak. Kita kata tak apa. Sebab dia tak faham. Kita bukan kata dia dah Muslim. Kita kata dia belum Islam. Jadi dia tak faham. Jadi bila kita tak faham, orang kata tak apa. Sebenarnya hukum sama je di sisi Tuhan. Sama je di sisi Tuhan. Saya pernah baca dalam ni, ada satu perbahasan fikih tentang orang bukan Islam, bila dia buat berdosa tak? Orang Islam, bila dia buat berdosa. Orang bukan Islam, bila dia buat berdosa tak? Kenapa neraka itu ada 3 tingkat? Kalau orang bukan Islam, bila dia buat dosa tak berdosa, mana dosa ni pada hukum saja, misalnya neraka ni satu tingkat cukup lah. Satu tingkat cukup lah. Tak payah 3 tingkat. 3 tingkat ni maknanya ada level kesalahan tu. Ada level kesalahan. Dan kenapa munafik disebut dalam Quran dengan munafikin dan bidarkil asfali minan nar? Orang munafik duduk dalam sumber neraka paling jauh. Mana dekat tidak ada buntut neraka. Mana paling bawah sekali. Bidarkil asfali minan nar. Neraka paling bawah sekali. Sebab apa? Sebab sebenarnya adalah munafik lagi dahsyat. Kesalahan dia lagi dahsyat. Jadi maknanya orang bukan Islam, dia dibahagikan kesalahan itu. Ada yang salah sikit. Kenapa Abu Talib dihukum dengan satu hukuman yang ringan saja? Ringan pun menggelegar otak kan, semua dalam hadis. Didirikan di dihkam di dalam dan didirikan di atas sepatu yang dibuat daripada, bukan sepatu, ada lapis kaki yang dibuat daripada api neraka. Bila dia berdiri atas itu, panas itu menggelegar sampai ke atas otak dia menggelegar. Itu hukuman manusia pada ringan sekali dalam neraka. Hukuman pada ringan sekali dalam neraka. Itu apa sahaja kepada Nabi, apa yang kamu bagi kepada Abu Talib? Apa semangat kamu bagi? Nabi kata itu sajalah. Tapi nak keluar neraka tak boleh. Tapi maknanya itulah hukumannya. Tapi munafik duduk bawah sekali. Abu Talib duduk macam tu. Jadi sebab apa? Sebab ulama usul kata, apa juga benda buruk dalam agama, kalau sekiranya orang Islam buat kesalahan, maka bertambah dosa ni. Sebab dalam Al-Quran jelas, qalu masyarakat fi saqar, apa yang menjadikan kamu masuk neraka saqar? Apa yang jawab oleh orang kafir? Qalu lam nakum minal musallin, kami masuk neraka sebab kami tak solat. Qalu lam nakum minal musallin, kemudian apa lagi? Kami tak bagi makan orang-orang miskin. Jadi maknanya tak solat menjadi sebab dia masuk neraka, bukan sebab kufur saja. Bukan sebab kufur saja. Jadi maknanya di situ ulama sebut segala kesalahan dan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir akan dapat dosa, bertambah dosa. Setiap kali masuk waktu rukuk dia tak solat, bertambah dosa dia. Bila masuk asar dia tak solat, tambah dosa dia. Bila dia minum arak, tambah dosa lagi. Bila banyak lagi minum arak, tambah dosa lagi. Jadi itu hakikat sebenar kufur ni. Itu hakikat sebenar kufur. Jadi sebab tu orang bukan Islam bila dia minum arak, dan juga orang Islam bila dia minum arak tak sama. Sebab tu dalam masalah walak dan barok, orang Islam minum arak, orang bukan Islam minum arak. Jadi siapa yang sepatutnya dibenci? Kita kata bencilah orang Islam sebab dia orang Islam tapi tak faham. Yang ni tak apa sebab dia tak faham. Orang bukan Islam. Jadi kita pun rasa belas kepada orang bukan Islam lebih daripada orang Islam. Sepatutnya kita belas kepada orang Islam. Orang Islam itulah yang perlu ditegur dan sebagainya. Itu maksud walak. Walak kepada orang Islam memberi ataupun menolak kita untuk memberikan nasihat. Dan ada nasihat di agama dan nasihat salah satunya kepada apa? Adalah kepada apa dia kata li'amatil muslimin wa amatihim, kepada pemimpin lillahi wa rasul, wa li'atimatil muslimin wa amatihim, kepada pemimpin orang Islam dan juga kepada orang Islam keseluruhan secara umum. Jadi maknanya nasihat itu gitu. Tetapi kepada orang bukan Islam, itu dakwah dia lain, dia punya kategori itu lain. Jadi orang sekarang itu pendekatan yang bahaya sebenarnya. Sebab orang kata ini Islam, jadi belum Islam. Jadi akhirnya orang kata belum Islam itu kesian dia. Orang bukan Islam ni seolah-olah macam tak dosa. Seolah-olah macam kain putih yang kasih lagi suci. Jadi yang salah sama dia orang Islam. Jadi dia masuk neraka nanti, orang Islam pun kena masuk dulu. Sebab apa? Sebab orang Islam lah yang tak dapat berarti. Sedangkan dari satu sudut ada setengah kaedah macam ni. Kalau dia duduk di sebuah negara yang mengamalkan syiar Islam, kemudian dia masih tidak mahu masuk Islam, maka adakah orang Islam di situ akan masuk neraka dulu daripada dia? Yang mana tak. Sebab apa? Sebab syiar Islam sudah ada. Jadi dia dah dengar azan jari, dia dengar
Mabik, dia dengar apa? Ya, dia dengar semua benda dalam TV tu kan. Dia nak tengok kita orang putih tu sebelum tu ada juga apa? Ada dalam macam kan? Orang balik nyanyi ke atas kira apa semua kan. Mana dia tengok dia tu, dia duduk dekat taman-taman ni, dia dengar kuliah maghrib tiap hari. Ya, sebab kuliah maghrib tu pakai mikrofon besar kan. Jadi maknanya membuka ruang kepada dia untuk berfikir tentang agama ni. Tapi asalnya kita nak buka juga. Jadi adakah disebabkan oleh kerana kita masuk Islam, maka semua orang taman tu kena masuk neraka dulu? Sedangkan sebenarnya syiar Islam sudah ada. Ya. Saya bukan nak bagi kecuaian, maknanya kita boleh bercuai-cuai dalam masalah dakwah ni. Tetapi poinnya adalah kadang-kadang sesetengah tempat syiar Islam itu menggantikan seruan kepada dia. Ya, maknanya sudah menjadi satu hujah yang cukup kuat untuk dia masuk neraka sebab dia orang Islam. Sebab apa? Sebab syiar itu dah ada. Ya, syiar itu dah ada. Jadi maknanya jangan kata oleh kerana kita Islam itu kita berkesian sebab dia tak faham dan betul dan tak faham. Tapi di sisi Tuhan sama je. Kan di sisi Tuhan maknanya disebut oleh Allah SWT. Kadang-kadang kadang saya tengok begini, kadang bila orang Islam buat satu dosa, kan orang Islam cukup marah dengan ini. Tapi orang bukan Islam kan, yang mensyirikkan Allah SWT dia tak marah. Sedangkan disebut dalam Quran, inna syirka la zulmun. Okey, syirik itulah kezaliman yang paling besar. Dan Quran pun bukan sahaja dia kan, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT kata ampunkan dosa syirik dan dia ampunkan dosa-dosa yang lain pada siapa yang bertindak. Dosa syirik ni dia ada special. Ya? Jadi sebab tu kalau sekiranya katakan minum arak dengan syirik, mana lagi itu dosa? Sudah tentulah syirik.